أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jemaah yang dihormati sekalian, marilah kita sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kita mati kecuali sebagai seorang Islam. Hadirin, hadirat yang dikasihi sekalian, yang masih ada di luar, saya minta masuk ke dalam, kita penuhi dewan masjid ini. Dan kepada kanak-kanak yang masih lagi berkata-kata, tolong diam dan dengar apa yang saya akan khutbahkan dalam masa 30 minit. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, ingatlah bahawa kita telah sampai kepada penghujung Ramadan. Ramadan ini akan tinggalkan kita. Sama ada kita suka ke ataupun kita tidak suka, Ramadan ini akan tinggalkan kita. Dan dalam Ramadan ini berlaku beberapa peristiwa yang saya nak tuan-tuan dengar dan tuan-tuan perhatikan apa yang saya akan sebut satu persatu. Mungkin kalau tuan-tuan dapat hayati apa yang saya cakapkan, tuan-tuan akan tersentuhlah hati tuan-tuan di hari Jumaat ini. Di mana di antara peristiwa-peristiwa yang berlaku pada Ramadan ini, saya akan ceritakan kepada tuan-tuan. Di mana baru-baru ini seorang daripada sahabat saya duduk di Universiti UiTM, kawan dia melanjutkan pelajaran di Amerika, menyambung PhD. Bila sampai di sana, kawan saya tak ada kawan yang lain, lalu dia berkawan dengan seorang warga negara Amerika. Berkawan cukup baik. Mereka pergi kuliah sekali. Ke mana mereka pergi? Dua-dua inilah berada sekali. Suatu ketika, yang Melayu yang sambung PhD ini cuba untuk menarik yang warga negara Amerika ini untuk memeluk Islam dengan menunjukkan pribadi yang terbaik. Tetapi dia tidak ingat bahawa negara Amerika ini juga adalah seorang Kristian yang kuat. Dia cuba untuk menarik warga negara Melayu ini yang menyambung PhD ini untuk masuk Kristian. Dua-dua ini cuba menarik di antara satu sama lain. Tetapi berlaku 2 minggu yang lepas satu peristiwa di Ramadan ini. Apabila balik daripada kuliah hari Ahad, warga negara Amerika ini bersama dengan Melayu ini mengajak Melayu ini, sahabat dia, supaya menemaninya untuk pergi ke dalam gereja untuk dia bersembahyang. Yang Melayu ini serba salah, sebab ini kawan baik dia. Lalu dia pun pergi bersama-sama dengan warga negara Amerika tadi ke dalam gereja. Bila sampai di gereja tadi, semua tempat duduk dipenuhi oleh manusia. Tak ada satu tempat duduk yang boleh diduduki. Kemudian di ujung sana di satu sudut ada satu bangku yang kosong. Lalu 2 orang ini duduk di sana. Selang beberapa minit, tiba-tiba padri masuk daripada belakang. Bila naik padri tadi di atas pentas, di atas member, lalu padri tadi memberi ucapan. Dia berkata, I don't want to give a talk if one of the foreigner get out from this hall. Saya tak akan beri ucapan sehinggalah seorang daripada orang asing keluar daripada dewan ini. Semua yang berada dalam dewan itu terpinga-pinga mencari siapakah orang asing yang berada di dalam gereja tersebut. Kemudian dia ulang sekali lagi, saya tak akan bagi ucapan sehingga keluar seorang warga negara asing daripada gereja ini. Semua terpinga-pinga dan warga negara Amerika termasuk dengan Melayu tadi buat macam dia tak sedar. Kemudian padri tadi fokus terus. Dia kata, I don't want to give a talk if one of the Muslim get out from this hall. Saya tak akan beri ucapan sehinggalah orang Islam keluar daripada dewan ini. Lalu dia fokus kepada Melayu yang beragama Islam tersebut. Melayu tadi bertanya kepada warga negara Amerika, bagaimana? I have to stay or we together get out from this hall? Lalu dia kata
berkata, you stay, he don't know. Kamu duduk, dia tak tahu. Tiba-tiba padri yang berada di atas mimbar tadi turun melulu kepada Melayu tadi, lalu dia tunjuk ke muka Melayu tadi, you are Muslim, you get out from this hall. Kamu Muslim, kamu keluar. Lalu bangun Melayu ini, kenapa saya diarah keluar? Apa salah saya? Lalu dia kata, kamu Muslim, kamu tak layak duduk dalam gereja ini. Dia kata, saya nak duduk juga. Lalu padri tadi berkata, kalau kamu nak duduk, kamu kena jawab 32 soalan daripada saya. Dia ringkaskan cerita. Melayu tadi kata, saya sanggup untuk menjawab. Lalu ditanya satu persatu, dia boleh jawab soalan tadi dengan baik. Kemudian padri itu berkata, kamu, you can stay here, you can duduk di sini, kamu boleh duduk. Dia kata, saya nak duduk, tapi dengan syarat saya nak bapa padri jawab satu soalan daripada saya. Lalu bapa padri tadi serba salah, nak jawab tak jawab. Semua audien yang ada dalam gereja tadi bangun. You have to answer that question. Kamu kena jawab soalan itu. Lalu dia kata, apakah soalan? Maka yang Melayu tadi bertanya, soalan itu, what is the key for the heaven? Apakah kunci syurga? Muka pagi tadi merah padam. Dia senyap. Lalu semua audien bangun. You have to answer that question. Lalu pagi tadi berkata, I don't want to answer that question. If I answer it, all of you will angry with me. Saya tak akan jawab. Kalau saya jawab, hampa akan marah dengan saya. Lalu semua bangun. Dia berkata, jawab. Kalau kamu tak boleh jawab, kami akan bantu kamu untuk menjawab soalan tersebut. Kemudian Wadi tadi berkata, kunci syurga. Semua senyap. Kunci syurga, dia ulang sekali lagi. Kunci syurga ialah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian satu gereja senyap sunyi. Lalu bangun di kalangan audien, kenapa bapa padri berkata yang demikian? Lalu dia berkata, sebenarnya, lalu dia membaca hadis Nabi, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Who say la ilaha illallah will enter to the heaven. Maka bangun, bagaimana bapa padri mengajar kami selama ini? Lalu dia berkata, aku mengajar kamu supaya menyembah, mengikut ajaran Kristian kerana aku ada kepentingan. Sebenarnya aku target, bila aku nak mati esok, aku akan dapat mengucap la ilaha illallah dan aku akan masuk syurga. Akhirnya seluruh yang berada di dalam dewan tersebut bangun. Lalu mereka mengangkat tangan. Lalu mereka berkata, kami pun nak ucap kalimah itu. Maka mereka mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah beramai-ramai. Akhirnya satu gereja memeluk Islam. Tuan-tuan, peristiwa ini berlaku di dalam Ramadan ini, tetapi tak disiarkan di dalam mana-mana media massa. Tuan-tuan, inilah hidayah Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad itu diutuskan sebagai rahmat sekalian alam.